Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Baik. Berapa orang yang tinggal? Fiona tak ada kan? Kita orang pukul 12 tak nanti? Fiona tak ada. Minnie Mouse dah. Snow White pun dah present. Pak Maun. Pak Maun. Oh, Pak Maun. Captain, saya yang update paper saya dah submit dalam group. Saya nampak paper. Saya belum baca. Minta maaf Saya baca Okey. Pak Maun. Ada ke Pak Maun? Tak ada. Okey. Tok Mat tak ada semalam. Kita rehatkan dia dulu. Shizuka. Ya. Shizuka. Ya. Oh, Shizuka. Ya, tak dengar ke? Dengar. Mana pula Shizuka ni? Captain Jack, tak dengar kot. Kita orang dengar ni. Shizuka? Hello. Dengar suara Shizuka. Shizuka cakap ke? Dengar. Saya dengar. Shizuka? Kapten tak dengar tu. Tak dengar? Saya dengar suara Kapten. Oh, korang dengar? Saya tak dengar. Sekejap Hello? Sebentar. Cuba cakap. Hello. Baru dengar. Okey. Okey, Shizuka. Okey, semalam propose cadangan mengenakan yuran pemprosesan permohonan penyewaan. Masalah dia bakal penyewa menolak tawaran penyewaan yang telah diproses dan mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan. Kekerapan dia, dalam bahasa Melayu dia lupa. Average apa? Tak tahu. Dalam setahun tu at least tiga syarikat akan menolak tawaran lah yang telah diproses dan dapat kelulusan. Maknanya kita dah keluarkan LO dan minta company respon dan dia cakap dia tak terimalah tawaran tu. Okey. Sekejap. Tiga syarikat nak tawaran. Nak tawaran ni apa ni? UPM saja ke? Tak, yang saya kira ni termasuk center lain lah based on yang saya tengok AC paper kami lah, AC meeting kita punya record. Jadi, kalau salah mungkin kena akan betulkan balik lah. Jadi tulis lepas 3 average dah 1 tahun. Okey. Average dalam bahasa Melayu apa lupa. Purata. Purata. Pukul rata. Pukul rata. Okey. So, kalau ikut jadi kita cakap ke semua center lah. Itu based on yang saya tengok dalam kita orang punya AC steering committee punya dokumen lah. Maksudnya jadi kekerapan purata dalam 1 tahun untuk semua center. Kekerapan purata dalam 1 tahun untuk semua center. Tiga syarikat. So untuk 2020 tu bila saya tengok balik permohonan yang kita orang dah proses dan diluluskan tu ada 3 lah yang tolak. Tahun ni 2021 ada 4. Setakat ni bulan Ogos dah ada 4 tolak dah. Ya. Yalah betul. 2 di UPM, 2 lagi di UTM. Okey.
Center lain kalau saya tengok tu diorang tak ada application baru, so kebanyakan semua accept. Betul, UTM dengan UPM je. Okey. Okey, yang kos ni saya tak ada. Masa lawatan bergantunglah dekat center tu, center manager. Kalau macam saya paling pun 1 jam lah, 1 jam ke 1.5 jam lah. Okey. Untuk lawatan tapak, sediakan kertas cadangan ni saya saya ni 1.5 jam lah untuk sediakan kertas cadangan tu. Okey. Termasuk kita interview dia sekali lah kalau ada maklumat yang kita perlukan kan. Lawat tapak 1 jam. Dah tak ada. Lebih kurang. Apa lagi Izwan kalau ada lain Interview kot, interview. masukkan Interview. interview. Kalau saya Ah, semak paper, evaluate dokumen, campur interview tu almost half day lah. Half day. So Kan? half day. 4 days lah, 4 hours. Si 4 Zuka hours lah. 90 minit siap. Tak, dia sebab dia masukkan tadi dokumen sokongan. Patut Nozi asing ni atas budak atas sebelum sediakan kertas cadangan tu dokumen sokongan kat situ biar. Tapi interview, dokumen verification, Patut nak prepare paper. prepare dia kat bawah dia bukan 4 jam lah. Prepare mungkin 1.5 tadi betul. Tapi proses atas-atas ni ambil masa. Yang semak-semak dokumen, verify. Dokumen dapat ni dokumen sokongan ni kita verification For boleh those yang sekali tak cukup kan. Lagi apa tadi? Interview. Interview. Okey. Okey. Berapa tu? Dokumen, dapatkan dokumen macam mana? Dokumen sokongan ni kita cek semak. Checklist, semak. Dokumen sokongan. Ni apa? Aduh. Semak tu termasuk verify lah kan. Sekali lah kan? Okay. Semak tu just nak tengok cukup tak cukup. Ni verify pula betul tak betul. Maybe you take 1 hour, sekejap je 1 jam je. Sekejap je pun. Sekejap je lah. Interview interview tengoklah siapa yang bercakap. Kalau dia pun diam je. macam saya lah. Saya ni banyak diam je. Tak, kadang-kadang kita tanya sekejap dapat jawapan. Setengah tu dia orang ni cerita tak sampai. Dia sama ada tak pandai explain ataupun dia Kaki sembang punya juga. Kaki sembang. Dia kalau yang lama lah. Pusing roundabout banyak sangat pun jadi juga. Dia tak tentu jugalah. Pusing roundabout. Pusing. Point tak sampai-sampai, tak faham. Tapi setengah tu very diligent lah, bagus lah. Kalau ni straight to the point ni kita pun dapat extra info kadang-kadang sebab mereka share mereka punya milestone, mereka share mereka punya development, mereka punya vision, nak duduk berapa lama, nak buat apa. Tu lagi dapat extra info lah. Tapi kadang-kadang nak dapat purpose datang duduk situ pun sebab tak tahulah sama ada dia nak sorok benda ke sebab tu dia tak pandai nak explain the straightforward tu kan. Some companies ni genuine business senang. Genuine business dia akan share. Betul tak betul pulang kat kita lah sama ada dia meet activity tu dengan kita kan. Tapi setengah tu tak tahulah apa purpose. Macam rahsia Macam rahsia. Dia nak banyak benda. hidden something. And then ada setengah company CEO minta kita visit tempat premise. asal. Current premise. Tengok dia masak macam mana, dia proses, mengganggu orang lain ke tak. Jadi Itu kalau melibatkan food lah.
Boleh tambah Ah, kot additional upon apa orang kata Due diligence, due site visit. Kertas cadangan sebelum sayang, atas sebelum sediakan tu. Due dulu. Lepas interview kita buat due. Lepas interview buat DUD. Itu subject activity lah kalau yang Optional, bukan optional, based on apa? aktiviti syarikat. sekira perlu. Sekira sekira apa dia Izan? Sekiranya Sekiranya Perlu. perlu. Ni biasa mungkin half day kot kan. Kalau nak kena Site visit. visit Kiranya perlu site visit. Due diligence dan half site day. visit. Due diligence dan site visit. Banyak kerja tapi tak tahu nak tulis Site visit, current premise. Kau dah campur dah BMBS. Tak apalah, nanti betul kan. Half day. Kadang-kadang diorang ni memang nak merahsiakan nature of business. Kadang dia cakap lah, dia ni biotech lah apa semua. Lepas tu pergi sotong kering. Pernah dulu dia cakap macam-macam. Bila saya tengok bank statement, transaction tak ada. Baki pun sikit. Jadi lepas tu bila tanya tak jawab. Jadi kita fishy lah dah kat situ, dah tahu dah. Okay, total. Kalau tak ada total. Setengah hari kira 4 jam lah 4 jam lah. Kita ambil 4 jam. 4 jam. Total. Interview buat je 2 jam. Tak ada pernah sekejap. Yalah lama. 2 jam. 1, Tukar 2, sejam 3, 4, 4, Patutnya 8, sekejap. Lepas 9. 9,5 jam. Visit pun kalau dia tengok 2-3 unit, kadang 2 jam. Tengok macam aku boleh manage 1 jam. Kadang nak Betul. tengok ni, nak tengok tu, Cuma, nak tengok yang besar, nak tengok yang kecil. Kan nak tambah 1.5 lah. 1.5. So ambil Tak 10 cukup jam. 10. Tak ada ke yang pergi bawa apa tu pita pengukur nak ukur pintu boleh muat tak almari dia ke? Ada tak? Saya tak pernah bawa lah. Bawa pita ukur. Ada. Bukan kita bawa. Dah prospek dia orang. tu. Kita tengok dah. Ada. Kita tunjuk siap dia ukur lagi kan. Ukur, betul. Lagi lama. Lagi lama. Sebab ada yang datang dia nak ambil ukuran sendiri. Contoh yang baru-baru ni lah. Bleaching. Bleaching kan pernah ukur belakang tu, tak puas hati ada saya tak bin. tahu. Ada bin okay. apa semua, dia tolak kita punya measurement. Okey betul-betul. Pernah dengar. Structure Tapi tu pun dia nak tolak. mula dia datang sendiri, lepas tu bawa partner. Lepas tu kali ketiga dia bawa mak dia pula. Tak nikah. Awak mak pun ada. Aduh. Minta restu, kita layan. Aduh. Tu je tak bawa dia punya apa tu padri dia ke apa ke. Feng Shui. Kalau Cina Feng Shui dia punya master. Betul. Dia. Tapi betul lah lawatan tapak ni sekurang-kurangnya 2 kali 2 jam. tau. Sebab first 2 kali, mula-mula dia datang. Lepas tu second round bila dia pun dah tengok few ni, dia mungkin shortlisted. Lepas tu dia akan bawa sekurang-kurangnya partner dia. Lepas tu dia nak bawa dia punya technician, dia punya technical team dia production, nak tengok sesuai tak sesuai. Ada je dia bawa at least 2 kali tau. Betul. Dia tak ada tengok tu berkenan, dia tak jumpa lagi lah. Susah lah. Buatlah lawatan tapak tu 2 kali, 1.5 kali 2. Tak ada. Kali 2. Overestimate tak apa. Okey. Kali 2 kali. 3 jam, 3, 4, 5, 6, 10, 11.5. Aku buat je lah mesti 12 jam. Tambah yang kertas cadangan kau tu aku buat 2 jam. 2 jam juga. Okey.
Tak ada. Yelah nak fikir ayat, nak fikir, nak susun cerita. Tentulah Maksudnya, jemput. maksudnya dua hari lah kerja ni. Lebih kurang. 2 hari lah. Okey. Lepas tu, saya sampai sini je. Lepas tu saya tak tahu dah nak kira Masuk apa. paper. Masuk apa paper meeting 2 kali. Meeting 2 kali. Meeting ambil lah. Deliberation paper katalah satu meeting take 1 hour. 2 meetings times 2 lah. Belum cerita offer letter. Offer letter. Offer letter keluar preparation. Banyak tau. Dia duk komplain banyak kerja. Lepas tu dia tak kata nak tulis apa benda dia buat. Betul lah kan? Betul lah. Meeting cakap ada 2 jenis. Tulis lah TRCM dengan AC. Tulis terus. 2 dalam bracket TRCM and AC. Okey dah. Lepas tu apa tadi? Post meeting. LOTA. Present paper tu dalam nak cakap ke present paper berapa lama? Tak perlu kot. Meeting dia terus. Kita kan nak kira main hour ni. Okey. Nak kira main hour meeting. Sediakan LOTA. Ni present paper berapa? Kadang cepat, kadang lambat. Lama, ambil paling lama berapa? Bagi sejam-sejam lah. 1 jam lah. 1 kali 2. Kali 2 kenapa? Oh, meeting. Okey, 2 meeting. 2 meeting equal to Sama dengan 2 jam. 2 jam. Post meeting LOTA. Ya, ni 2 benda. 2 benda 1 Sejam. jam. 1 jam boleh. Lepas tu? Lepas tu apa? Lepas tu dia reject. Lepas tu dia reject. Tak nak. Tak nak. Ready. Tu yang nak kira yang atas tu. Dia reject 2 sangat je. WhatsApp. Betul. Syarikat tolak tawaran. Lepas tu Okey. Lepas tu tekan tak ada si Zulka bila syarikat tolak tu kita Melayu lah. Tolonglah. Tak. Syarikat tolak kita akan minta dia justify je lah. Tapi bila dia tolak masuk balik meeting cap. So meeting kena update balik. Kita update balik. Kita update balik. Update dalam meeting. Meeting ni bukan sejam tau. Sebab you kena pergi ke sana, travelling ke sana ke meeting. Nak prepare lagi update. Online. Oh sekarang online. Yalah okey sekarang kena pergi menara, pergi balik dalam menara. Kita ambil presentation time je. Travelling ke tak. Tapi kalau online ni offline ni nak kena consider tu jugalah. Kira kan update dalam meeting 2 jam. Tadi atas berapa? 2 jam juga untuk 2 meeting. Sejam kan? Buat estimation lah. So ambil yang tu copy bawah. Letak satu line travelling time. Kalau ada dah. Kalau buat apa jangan terlebih pula kan? Kan? Budget over lah kan? Travelling time. Travelling. Terbalik je. Berapa kali you nak mesyuarat dekat menara 4 kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sekali lah. Sebulan sekali tapi the whole process 4 kali kan saya dengar. 2 meeting, 1 meeting kat UPM tak apa. So 2 kali je HQ. HQ. 2 kali. AC 2 kali. AC 2 kali. Yelah nak masuk meeting, nak approve 1. Dah habis tu dia reject nak masuk update balik meeting balik. 2 kali meeting. 2 kali. Berapa jam perjalanan? Lupa 1 jam. Boleh tak termasuk jam? Termasuk jam. Dah terlupa dah. Mana 1 jam? Kau 1,5 jam. Ayolah, sampai Tanjung Malim lah. Kalau tak jam, kalau jam 1,5 tu lah.
Kalau tajam dia cepat sikit. So ambil berapa? 1.5, 3. 1.5 kali 3 jadi 3 jam. Betul lah. Betul Tiba-tiba appeal jadi pula. Yang tu jadi macam dekat frame. Itu jadi kat frame. Dia tiba nak balik pula. Ada. Saya nak kena ketuk ke. Oh, ni jumlah jam yang kat atas. Atas jam. Ni jumlah jam sini. Yang ni sekalikan lah kan. Sekalikan lah. Dua, 3, 4, 5, 8. Berapa semua? 8. 20 semalam. 20. Total sum 20 jam. 20 jam. Baru nampak Satu hari Betul lah. habis. Dah 1 hari. 7 hari, 3 hari kerja tu. 8 jam je satu hari. Ya Allah, kau kerja 24 jam ke? Aduh ya. 3 hari Dalam kerja. bracket buat equivalent to 3 days. Work days. Bersamaan. 3 hari bekerja. Okey. Betul lah banyak kerja. Itu pun satu company, belum yang 2-3 company kot. Belum company bayar tak record. Okey. Visit tak mohon pun banyak juga. Visit. Tak jadi. Visit yang berkali-kali. Kita tak biasa mengira ikut upah hari. Sebab tu kita tak fikir kan. Betul. Tapi kalau upah hari, tengoklah 3 hari 3 hari tu. Kalau ada upah hari, kalau sehari 200 ke, sehari 500 ke, dah berapa dah kan. Apa kau cakap? Jadi kita dah tahu dah. 3 hari bekerja. Satu reject 3 hari bekerja kan. Ya. Apa lagi? Apa lagi nak kira Ya ni saya duk fikir, saya tak tanya pun dengan Fiona, dengan Tan Sri Syam, dengan Tan Sri Rafidah lagi. Saya cuma assume 5% daripada jumlah sewa bulanan yang dia kena bayar atau minimum 100 lah. Mungkin. Itulah apa je. Dan kalau kalau company tu accept, dia yuran ni akan dimasukkan ke dalam deposit tu lah. Dia campur dengan deposit. So deposit nanti dia bayar kurang lah. Kurang sikit selepas tolak yang yuran proses ni. Okay. Boleh? Jadi nampaklah benda tu is 3 hari bekerja kan. Untuk Kaedah tu cakap, apa masalahnya, layan je lah. Kan? Dia tak tahu, rupanya kita kira dah 3 hari bekerja. Tu kan 3 hari bekerja. Betul. Kan? Kena satu setiap bulan. 3 hari bekerja setiap bulan. Ya? Setiap bulan. Okey, bagus. Okey, yang ini kita tak kira kalau nak lagi lengkap. Apa tu, kena kira lagi duit apa tu. Itulah kos petrol. Petrol, apa tu, gaji lah, man hour, kos man hour tu kan. Kita tak kira lagi lah, kita just kira jam ni. Kak Yan, kalau processing fee fund berapa kalau dia orang kenakan 5%? 5%? I pernah nampak tak ingat. tapi I terlupa macam mana dia calculate. Dia ada formula dia kan. Sebab amount tak sama. Dulu CRDF 3,000 kan? CRDF 2. 3,000 Yang tu dia fix kan amount? Kalau tak salah lah. Dia tak refund kan? Dia tak pasti. Deposit tak masuk, dia tak tolak apa-apa tau. Dia processing fee, maknanya kalau proceed tak proceed pun burn rate.
Burn rate. Burn rate pula burn. Burn lah kiranya. Apa Lagi susah? kejam. Bank. Kita lupa. Bank bila nak proses kita punya loan application pun ada processing fee. Tu cap tak apa sebab depa daripada segi pemberian dana. So kalau kita apply mestilah kita berkehendak kan. Kita akan sanggup lah meet dengan dia punya commit dengan dia punya whatever requirement. Daripada segi property, orang nak come for leasing macam Tan Sri Syam cakap semalam lah. Make sense lah. Orang nak datang sewa tempat kita, but kita make rules yang end up susahkan dia. So dia akan jadi macam sour daripada awal. Cuma kita kalau bila kita counter balik, kita absorb masuk deposit, then it won't be an issue lah. Betul. Then the company understand lah that is a commitment fee. Macam kita pergi booking rumah kan, macam Cap cakap tu lah. Bila kita booking rumah ada earnest kan. Tapi semua tu actually a down payment of the 10% tu inclusive. Kalau jadi dia masukkan dalam 10%. Kalau tak dia tak refund lah, kita tak jadi kan. I think konsep yang macam real estate buat tu I think okay. Kalau jadi proceed masukkan dalam down payment. Betul. Okay. Bagus. Ada apa-apa nak tambah? Cikgu kau ya? Okey, tak ada bagus. Tak ada, okey. Terima kasih Fiona kerana bantu. Okey. Terima kasih semua. Tolong. Nanti perbaiki lah. Benda tu cantik kan, perbaiki. Betul. Tambah apa. Lepas tu yang apa tu, yang reject tu kalau boleh dapatkan nama company dalam rekod tu letak situ. Okey. Nama company yang reject tu dan juga center mana, ya? Okey. Jadi baru lengkap, baru dia tahu yang kita kata 3 kali 4 kali tu adalah kejadian benar sebab kita boleh bagi nama dan kita boleh bagi lokasi. Tapi kalau 3 4 ada orang ni saja ni. 3 4 tak tahu mana pun. Tanya mesti tak tahu mana tu kan. Rasa dari satu kan tambah ni kot convert yang hours tadi masuk kat Gancat lagi senang nampak kot. Gancat. Okey. Nampaklah flow tu kan. Lepas tu main hours ni total. Kalau kita type sini selalunya macam tak nampak, visualize tu tak nampak sangat 3 hari tu. Okey. Mungkin kena letak buat table. Buat table pun boleh juga. Table 3 column boleh tak? Apa Wan? Table lah macam yang coach tunjuk semalam. I punya proposal. Bagus, saya dapat idea banyak tau kat sini Kat. Saya suka semalam saya sebab kejap lagi kami nak minta excuse kejap ni Kat. Okay, semalam saya pick up yang masa Tan Sri Syam punya presentation, saya dapat idea masa Cap cakap kalau SI kita bagi some incentive. That is a good proposal. I think we have to consider that lah. To evaluate betul tak benda tu boleh attract more payments kan, confirm payment. Lepas tu today I nampak Shizuka punya ni is also for securing the tenant. So daripada risk kita, at least kita reduce the risk kan daripada awal. We are processing a quality application. Then the third one from my presentation, tadi I nampak pasal ISO tu, beside mungkin cyber center tu potential untuk di-maintain. Tapi kita won't lose any potential ICT company pun. Kalau betul macam gitu, actually ISO kita can reduce workload. I think that is very fruitful lah. Bila kita bilang tadi berapa Mendes, banyak juga Mendes kan? Jangan kira seorang ya. Kita 8 orang kan? Kali berapa orang? Ratus-ratus. Ratus Mendes kan? Kalau kita ni semua yang kontraktor, kalau kita semua ni kontraktor, Mendes ni jadi penting bagi kita sebab kita kira ikut hari kita cari ikut hari baru kita tahu. Sebenarnya kita ni tak pernah tahu what is our Mendes punya rate tau. Boleh kira. You ambil you punya remuneration package.
Ambil gaji kali dengan campur lagi 1.2 lah, nak campur EPF kan. Okey, ambil gaji 1.2 Okey, 1.2 kali 1.2, ambil gaji kali 1.2 bahagi dengan 20 hari bekerja. 20 hari. 20 ke 22 hari bekerja ke. Then you get lah. Dia punya mandate punya rate. Macam Tansi Indonesia, kalau kat dia 20,000, bagi dengan 20 hari, maksudnya sehari dia 1,000. Sehari dia 1,000. Wan, kita nak nasi arak kambing Wan. Untunglah 20. Itulah. Jadi kerja apa tu, pergi proses semua tu, 3 hari kerja, maksudnya 3,000 kos kita. 3,000 kos kita. Rasa 3 bulan tak dapat 20,000 tu. 3 bulan kerja tak dapat. Ya, saya tapi kau yang standing instruction tu, macam saya ada company yang buat settlement kan. Dia dah buat standing instruction, tapi at the end of the day dia boleh tak follow pun. Betul. Dia tak ikat. Bila dia tak follow tu, kenapa? Bila hari yang nak buat deduction, dia kata deduction dia pada 4 hari bulan kan, setiap bulan. Tapi kalau pada 4 hari bulan tak cukup fund, dia fail. Bukan dia dah cancel ke apa kan? Dia dah hantar kat kita copy of standing instruction. Dia cancel. Dia cancel semuanya lah. Tapi kalau bulan tu 4 bulan tak ada cukup fund, maka dia akan bulan tu tak ada transaction lah. Bulan depan pula. Jadi pada hari yang kita kata tu mesti ada fund. Mungkin kalau kita nak resolve isu takut orang tak follow dia punya SI tu, the rebates tu comes later. The rebates can be performance based payment. Kalau dia bayar okay until dia punya 1 year ke kata term dia, then dia boleh apply lah the discount. Betul? Kita tak bagi awal. Betul. Jadi yang ini mengurangkan kerja kita lah, nak hantar nak tanya dia lah kan. Sebab bila standing instruction, bank pula yang akan bagi notice kita bila kita terima. So you can consider that. Tapi bagilah insentif sikit, 5% ke 3% ke, berapalah yang you rasa kepada lah kan. Mungkin ada out of 10 tu ada 9 yang genuine, dia akan follow je. Kalau dia nak commit, sebab SI pun kalau tak silap bank akan monitor. Kalau dia dah commit dengan bank untuk buat SI, lepas tu dia tak ada fund dalam tu, dia macam kita issue check juga. Dia ada penalty dia kalau tak salah kecuali dia stop. Kalau dia stop memang dia tak follow, dia tak follow tak apa. Kalau dia still on the SI, lepas tu dia tak follow sebab fund tak ada, dia kena penalty tak silap Boleh check further lah, nanti kita confirm balik lah kan. Bagus tu. Jadi apa tu, are you coming back in the afternoon? InsyaAllah. It will be a very short discussion insyaAllah. Okay, sebabnya apa? Kalau tak balik, then I would like to tell you that siapkanlah benda ni, lengkapkan benda ni, siapkan. Lepas tu the next process pula, kalau kita tak buat the next session, mungkin ada session yang 1 hari nanti kita nak buat presentation pula. Jadi kita practice presenting proposal pula. Yang inilah yang kita siap ni. Kita buat pula PowerPoint dia dan kita practice present. Macam tu. Okay, jadi tak ada. So petang ni habiskan ni Kat? Petang ni untuk group. Group. Oh, okay. So kalau kami masuk tak apalah kan? Team kami habis lah kan? Your team dah habis dah? Okay. Saya belum. Kalau you balik. Belum. Maaf, saya baru masuk balik. Baru habis meeting tadi. Kak T nak kena masuk meeting lain lah Kak T. Lepas lunch lah. Lepas lunch. Okay. Okay, terima kasih. Bye Fiona. Bye. Okay, bye. Bye Tansri, Rafida. Bye Tansri. Lepas lunch 2:30 ya? 2:30. Ini hari Jumaat. Hantuah dengan Pak Maun nak pergi masjid ke? Okay. Jadi kita dah pergi dah. Minimal dah habis. Hantuah dah habis. No White dah habis. Pak Maun belum lagi. Pak Maun.
Pak Maun. Ya. Ah. Ada. Apa ni photostat machine kan? Yes. Sekejap saya share sekejap. Saya sambil-sambil tu pakai kopor tak apa So right. Boleh. Dengan izin. Cantik lah. Nampak ke? Jelas. Nampak. Besar yang plus sign tu. Kat bawah kanan. Bucu bawah kanan. Aha. Kan ada plus sign tu, bucu bawah kanan. Tu, kan. Klik lagi. Kan? Pesan. Satu Cukup. kali. Cukup. Cantik lah. Okey, ni kertas cadangan saya untuk pengurangan penggunaan mesin fotokopi atau mesin cetak lah. Cantik. Okey, nombor satu ialah kita punya ni, kebanyakan dokumen yang kita terima sekarang dalam bentuk digital, PDF. Okey, tak perlu. Tak dengar. Oh, tak dengar. Kuat sikit director. Pak Maun ni. Okey, kebanyakan dokumen yang kita terima dalam bentuk digital sekarang. Okey, tak perlu dicetak, maknanya kita save dalam ni je lah, komputer. Okey, saya sekarang kita fokus dekat HQ dulu Okey, HQ dulu. Okey, tempat lain nanti kita ni. Okey, dari HQ kita ada tingkat 9 ada 4 mesin cetak photostat. Okey. Dekat tingkat 8 ada 1 mesin cetak yang besar. Okey, di ground floor ada 1. Okey, kekerapan memandangkan kita ada apa? Norma baru ni, kita tak perlu sangatlah untuk gunakan apa mesin cetak. Lagi satu masalahnya, kita ni banyak ni apa? Dalam tu diorang ni tiap-tiap jabatan ada mesin apa? Printer. Diorang pun ada printer juga lagi. Di Printer samping ada. mesin cetak ada. Printer pun ada. Printer tu printer yang besar, boleh print colour, tapi dia dekat dengan sekretari lah setiap division tu. Jadi okey, ini dah saya dah buatkan dia punya apa? Dia punya table. Okey, C office ada satu mesin. Tapi mesin ni apa masalah ni? Masalah ni kos ke? Masalah ruang pejabat ke? Apa sebenarnya? Masalah dia kita nak kurangkan mesin ni lah. Sebanyak pengurangan dia dekat apa? Untuk apa kita nak kurangkan? Adakah ianya kerana nak jimat duit ke, atau kita nak apa tu, nak kurangkan penggunaan ruang pejabat ke, apa sebenarnya? Satu nak jimat duit. Jimat Satu jimat duit. Kedua kita apa? Kita punya ni ada 2. Mana ada mesin cetak dengan mesin printer. Jadi bertindih kan. Kalau tengok dekat tingkat 9 tu kita ada mesin cetak ada 4. Ada 4 rasa. 4 dah sampai tempat ada tempat. Tingkat 8 okey lah sebab saya rasa apa yang besar-besar tu pun ada 1 je. Dan tingkat ground floor ada 1. Yang tingkat 8 ni, tingkat 9 ni rasa macam terlebih mesin lah. Keterlaluan. Terlebih rasa macam tak perlu sangatlah sebanyak tu. Di samping tu mereka pun ada masing-masing pun ada mesin apa printer yang besar. Jadi ni table kat sini. Ni adalah C office, dia punya sewa bulanan dia 485. Tak banyak sangat pengguna kan. Dalam RM60, RM50 sebulan. Begitu. Okey, dekat tingkat TVD tingkat 9, sewa dia 600 lebih. Ni banyak sikit lah.
Kalau pasan kat ujung ni dah nak masuk apa? Masuk PKP bulan 4 itu hari. Jadi dia pengurangan lah, banyak pengurangan di situ. Okey, yang KM ni knowledge management tingkat 9, sewa mesin dia 620. Penggunaan dia tak banyak aku. Ni kurang je. Yang last kali 8 sen je. Rasanya satu kali dia satu photostat 8 sen dia charge. Ni satu kali photostat je ni. Okey. Sebulan tu sekali pakai. Satu page je. Okey, untuk geran ni sewa dia 330. Okey, dia banyak guna sikit lah. Tinggal ujung ni masa PKP ni. RM2.39. Okey, corporate com tingkat 8 boleh tahan juga dia punya penggunaan dia. Sewaan dia 620. Dekat pentadbiran kat bawah ground floor sewaan bulanan 330. Penggunaan dia tak banyak sangatlah, biasa je. Jadi sewaan bulanan untuk SU saja berjumlah RM3,005. Okey. RM3,005 untuk bulanan purata saya tak bagikan sekejap. Dalam 400 lebih lah sebulan. Okey, dia masalah, nanti saya nampak masalah sini apa tau? Masalahnya pertama, sewa bulanan. Sewa bulanan besar. Betul. Lepas tu kita semakin kurang penggunaan. Semakin kurang penggunaan kerana PKP. Betul. Kan? Maknanya kita boleh guna sebelum ni okey je. Kita pakai apa? Digitalize semua documentation. Jadi tak berguna sangatlah kita. Jadi saya nak minta tukar sikit, betul kan? Yang mana atas bawah? Kos sewa ni. Sewa bulanan. Kos sewa, okey. Tukar kepada sewa tahunan. Dia punya apa tu dia punya teknik dia. Kalau kita nak menakutkan orang untuk melakukan satu, kita tunjuk kos yang besar. Nanti alah 330 je. Bagi dia ikut tahun lah. Tahun dia adalah berapa setahun? Okey, tahun. 300 tukar kepada tahun. 485 tukar pada tahun ke-12. 620 12. 330 tukar 12. Buat sekarang. Tambah satu table lagi lah untuk tahunan. Boleh? Okey, sebelah tu saya letakkan table satu lagi tahunan punya. Cuba buat sekarang. Sekejap betul Izzat. Right. Alright, okay. Kopi tu. Kopi sebelah. Cantik. Sewa tahunan. Besar tu. Tapi kalau nak suruh orang langgan, macamnya insurans sebagainya, tak bagi bulan, dia buat sehari. Hanya RM1.37 sehari. Nampak kan? So kita kena keluar duit. Kalau dia tunjuk tahunan 6,000 setahun. Besarnya, banyaknya 6,000. Jadi tak tunjuk 6,000, dia tunjuk RM1.37 sehari.
Jadi kalau belanja kita tunjuk kecil. Tapi kalau untung ke apa ke tunjuk besar. Yang ini pula kita nak menakutkan tunjuk besar. Betul. Oh tahu 36,000. Oh banyak juga ni belanja. Setahun kan. Okey, saya letak kat bawah ni. Dia letak penjimatan lah. Kejap. Kalau okey, Pergi balik ke ni. atas. Cetakkan bulanan, penggunaan cetak bulanan. Okey. Jadi tulis bawah tu semakin berkurangan. Jadi penggunaannya semakin berkurangan. Jadi Dekat apa mana tu? bawah penggunaan cetak bulanan. Penggunaan cetak bulanan. Oh ni. Okey. Tak ada tu. Okey. Okey. Enter. Okey. Enter tulislah penggunaan semakin berkurang. Ataupun penggunaan semakin kurang. Kerana work from home dan sebagainya. Okay, itu cakap saya tapi kita penggunaan semakin kurang. Jadi maksudnya penggunaan semakin kurang sampai 8 sen sebulan. Tapi masih lagi kita bayar RM620. Nampak? Betul. Jadi maksudnya tak kena lah. Sewa bulan 620, sewa setahun 740. Tapi dah sampai 8 sen ni kita pakai. Sekali je. Betul. Tak payah sewa kan. Tak payah kita sewa. Rugi lah. Ya. Itu cerita dia lah. Jalan cerita dia. Okey. Kejap. Cantik sikit. Nampak semua. Okey. Okey. Solusi dia, penyelesaian dia. Okey. Semua dokumen hendaklah dicetak. Tak perlu cetak lah. Untuk kecuali surat perjanjian. Simpan dalam external hard disk atau sistem kita. Dan kebanyakan jabatan mempunyai mesin printer yang berkapasiti besar. Jadi tak perlulah untuk mesin photostat ni, mesin cetak ni. Penjimatan dia dekat bawah ni. Saya cadangkan untuk semuanya kita pakai yang biasa je. Bukan. Line kedua tadi. Ni. Okey. Kebanyakan jabatan. Bukan kebanyakan. Semua jabatan ada kan? Semua. Itu semualah kebanyakan pula. Semua jabatan mempunyai mesin pencetak berkapasiti besar yang boleh digunakan untuk 3 fungsi. Cetak, mengimbas dan juga photostat. Maka keperluan untuk mesin photostat boleh dikurangkan. Saya ingat mesin cetak ni tak faham lah. Aku tulis mesin photostat lah. Kan? Mesin photostat. Boleh Boleh lah. Mesin photostat lah. Jadi nak bezakan printer dengan photostat kan? Ya, betul. Nanti saya tukar. Jadi printer sekarang kita boleh photostat juga. Letak je dokumen, tekan butang, dia photostat. Betul. Boleh photostat, boleh Okay. scan, boleh print boleh. Betul. Semua sekarang ada 3. Jadi untuk apa kita sewa mesin photostat lagi dah? Betul. Itu jalan cerita dia lah. Okey, penjimatan. Penjimatan ni saya cadangkan untuk kita pakai mesin sama je. Dekat semua level sama, cuma tingkat 9 tu kita letak 2 mesin lah. Tingkat 9 2 sebab dekat tempat CEO dia PNC sikit. Dengan tempat lain tu, department lain tingkat 9 tu, 3 tu kita jadikan 1. Ambil yang biasa je. Untuk kalau dia orang nak ni. Okey. Jadi salin balik petak tadi, salin balik jadual tadi, table tadi. Okey. Okay, kita tukar lagi. Habis. Salin dia, copy, lepas tu paste kat bawah. Okey. Salin semua ke tak sampai sewa je kan? Semua. Okey, sewa tahunan. Okey. Copy. Okey. Paste kat bawah. Penjimatan tu, paste kat situ. Jadi yang mana yang kita kata jadi tingkat 9 sewa bulan tindakan. Mesin tu tukar pada tindakan.
Mesin tu tukar kena akad. Okey, jadi si office kekal ke tak? Si office kita letak 330. Tukar. Jadi tulis tindakan tukar kepada Tukar kepada. ni tukar yang kita petak apa tu kolom sewa bulanan tu kita padamkan dulu. Okey. Tukar kepada. Tak kita padam tukar delete kolom tu. Delete kolom ni. Sewa bulanan Delete ni. kolom ni, delete kolom ni. Okey. Okey, jadi ini adalah apa Cadangan. current masa kini. Masa Sewa kini. tahunan masa kini. Okey. Masa kini. Lepas tu satu lagi sewa tahunan cadangan. Kolom baru. Kolom baru. Sebelah Kita nak bandingkan yang masa kini dengan yang cadangan. Existing dengan cadangan. Sewa tahunan. Cadangan. Cadangan sewa cadangan ni tak Tu cadangan. Okey, yang kolom sebelum tu masa kini, current. Masa kini Semasa lah Semasa lah. Sewa tahunan semasa, sewa tahunan cadangan sebenarnya lah. Okey. Kalau 330 maknanya saya ambil ni semua kat sini. Tindakan tu kata tukar cetak dan scan, kita tulis tukar kepada printer yang lebih murah. Okey. Tukar kepada apa tu mesin photostat yang lebih rendah sewa tahunannya. Bukan. Dekat petak tu tulis tindakan je, tapi kat bawah tu kan ada cetak dan scan. Kat situ kita tulis tindakan dia apa. Oh, okey. Tukar kepada mesin photostat yang lebih rendah. Yang lebih rendah sewa bulanan. Okey. Itulah. Okey. DVD tu? DVD tak payah. Kekal. DVD tak payah. DVD tulis kekal. Cetak dan scan tulis kekal. DVD kekal. TV tak payah. Yang KM dia kekal. So yang DVD tu berhenti apa? Tamat. Tamat sewaan. Okay, Sewaan tamat menyewa ke? Kekal. Kekal sewaan tulis 7,440. Tamat. Oh ni sini 7,440. Tu 7,440. Yang DVD tu kosong kan? Tamat sewaan kosong. Yang DVD 3960 tu tulis kosong. Ataupun kita dash je, tak dash. Dash je. Tak dash je. Tanpa pun dash je. Okey, Coppercom kekal. Cerita 8 tu apa?
Sekejap saya campurkan balik. Campurkan balik. RM11,000. Okey. Dah dapat. Lepas tu penjimatan Tambah lagi kolom sebelah. boleh? Jimat. Penjimatan. Penjimatan. Yang pertama ni Kena bagi 5820 tolak 390. Macam itulah. okey. Okey. Okey, yang bawah tu yang bawah. 36060 tolak 19. Ni adalah 17,000. 17,300. Tolak 19,000. Ya. 17. 060 tolak 19,320. 16,740. Itu dia. Jimat 16,000 setahun. Kalau 10 tahun 160,000 tu jimat. Betul. Kalau awak management terima ke tak cadangan ni? Boleh. Kalau Pak Boleh Maun, consider. kenapa boleh consider? Jimat dia 16,000 setahun kan? Ya, betul. Ataupun 160,000 10 tahun. Lambat ambil Betul. tindakan, tahu-tahu dah 10 tahun dah. Kan rugi 160,000. Mungkin kita pakai untuk 3 tahun, 4 tahun je. Lepas tu kita dah tak boleh pakai, tak payah pakai dah mesin ni kot. Sebab kita dah PDF kan, semua documentation semua dah ada. Tak perlu pun dah mesin photostat ni. Betul tak? Betul. Kita ada cetak je. Betul. Akan datang sebab kita tengok kat atas, kita work from home. Jauh beza, tinggal 170 je kita guna. Tinggallah saya tengok tinggal 8 sen dia dahsyat tu. Tapi sewa RM7,440 setahun. Ya betul. Pakai 8 sen sebulan. Tak payah, memang bazir. Memang bazir. Betul. Memang bazir kan. Okey. Memang bazir. Itulah. Jadi tu apa kau tu? Jadi yang ini saya kena tukar lah ikut yang kat atas ni. Kepada tahun lah ya betul. Memudahkan semua jawatan mesin cetak. Okey. Betul? Apa lagi? Itu sajalah. Itu sajalah. Ya. Jadi nampak dah jelas tak sekarang? Nampak. Kan. Jadi kalau saya baca memang saya akan setuju. Sebabnya kita jimat RM16,740 penjimatannya ya. Setahun. Setahun. Lagi banyak jimat kat sini daripada kita cancel ISO. Sijil ISO. Sijil ISO pun 10,000 sebulan. 10,000 setahun. Ini 16,000. Betul. Jadi sebelum cancel kita buat ni dulu. Buat ini sebelum kita cancel ISO tu kan. Yang ini lagi besar penjimatan dia daripada yang kita cancel ISO tu kan. ISO tu mungkin ada nak gaduh-gaduh lagi dalam mesyuarat dan sebagainya. Yang ni aku rasa tak ada gaduh. Saya rasa tak ada gaduh. Okey. Jadi bolehlah lengkapkan dengan gambar-gambar ke, gambar-gambar photostat kita kat pejabat ke dan sebagainya. Boleh. Cantik tu. Okay. Jadi kita lengkapkan. Dah hampir bersedia lah cadangan ni. Maksudnya cadangan ni boleh kita bawa ke mesyuarat nanti. Okey, bagus. Bawa ke hadapan. Bagus. Okey, terima kasih. Apa Pak Maun? Okey, Pak Maun sudah. Snow White sudah. Ya, Ramos pun sudah. Kita tinggal berempat sahaja. Ramos, apa penambahbaikan kepada cadangan anda daripada semalam? Dah betulkan dah? Tertambahlah.
Share. Ramos, mute, mute, Mute. Ramos, mute. mute. Tak dengar, mute. Tahu lah saya. Sepupu saya baru dapat berita. Kena serentak. COVID dengan denggi. Macam mana? Masuk hospital. Berdoa je lah. Anak saya kontak rapat. Ha? Kontak rapat anak saya. Dia Kenapa? kerja. Ha? Lepas tu manager dia positif. Kan dia COVID? duduk bilik je lah. Dia kuarantin 10 hari. 10 hari Duduk kuarantin dalam lah. bilik je. Dah test belum? Dia dah swab tadi, pagi tadi. Kita belum tahu keterusan lah. Okey. Besok. Okey, Dia tapi duduk dalam kalau bilik lah. tapi selagi tak sesak nafas tak apa. Tu dah. Kalau bahaya sesak nafas tu je yang kena pergi ke hospital tu, panggil ambulans Tapi Betul. sepupu saya bukan hanya COVID. Baru test pagi dah ambulans ambil dah semalam. Kemarin. Lepas tu pagi tadi test darah, keputusan dia denggi punya. Jadi COVID dan juga denggi. Dia makan 2 ubat dah. Makan 2 ubat. Seingat saya dulu saya dah 2 kali kena denggi. Mana ada ubat? Masuk air je. Betul. Minum 100 plus. Minum 100 plus. Dia tak ada ubat. Virus tak ada ubat. Kata sup ketam kata. Kata sup ketam katanya. Ketam nipah lah orang kata. Boleh jugalah, cuba je lah, ikhtiar apa je kan. Dah tak ada apa-apa dah. Ikhtiar je lah. Dia. Kan. Tapi dah vaksin belum? Belum sempat vaksin. Dia hari dia nak vaksin, dia kena diagnose positif. Tak sempat vaksin, tak lagi vaksin pun. High risk tu. Itulah. Umur pun lebih tua dari saya. 52. Memang high risk lah. High risk. Itulah. Kita sekarang ni, zaman sekarang ni memang nyawa di hujung tanduk. Betul. Ni baik varian baru ni, Lambda apa? Yang Lambda lagi hari Delta. Ni yang Lambda pula. Yang Lambda ni saya baca, kita buat PCR pun negatif. Dia tak detect. PCR pun negatif. Tahu-tahu je sesak nafas. Habis jalan. Tapi kat Ampang sini ramai dia warga asing, dia tak sempat nak vaksin. Sesak nafas terus tak ada. Sesak nafas terus ada, terus pergi tu, itu mungkin Lambda tu. Dia memang macam tu. Dia kata demam-demam tak sihat, dia kata badan tak sihat. Besoknya tak ada dah. Ambulans ambil. Dekat tempat saya radius 1 km ada 154 kes. Saya 200 lebih. Ada sekali kawasan tunjuk, dia punya kawasan, dia kawasan kat Pudu. Dalam 1 kilometer 600 lebih. Dia punya positif kes dia. 600 lagi lebih. tinggi tu. Tu bahayalah. Kan? Jadi sekarang ni masalah Lambda ni kita test PCR pun tak tahu. Tak ada tunjuk positif pun. Jadi tak tahu sikit apa. Tahu-tahu aja jalan. Tu je. Itulah makin aktif lah dia punya ni. Makin hebat dia punya tu. Betul. Virus ni. Ramos, kita tunggu kau ni. Dah siap belum? Nak tunjuk apa? Apa? Kita tunggu awak. Yang apa? Ya Allah, Adik. Mesin kopi. Mesin kopi. Tengok apa penambahan mesin kopi awak tu? Ada insya-Allah. Tunjuklah. Kita ada 4 minit, 3 minit ni, lepas tu kita dah rehat. Okey. Ada gambar-gambar. Gambar macam semalam lah.
kenapa kau pilih itu kan ada Nescafe pun ada kan, Nescafe Aristo ada, Nescafe ada, tapi kau pilih jenama apa tu? Sebab sebab dia ada pelbagai pilihan. Kalau Aristo dia kena bancuh kan. Yang ni dia dah tekan je, dah ready made dalam tu lah. Aristo satu choice je kan. Aku tak tahulah, aku tak kopi. Yes. Okay. And then sebenarnya saya ada idea lain sebenarnya. Kopi ni sebab semalam terfikir. And then saya rasa sebab saya pun join safety, saya ingat nak propose benda lain, tapi tak apalah, kita fokus yang ni dululah. Okay. Okay. Ya, apa penambahbaikannya? Penambahbaikannya dah confirm, dah check, harga total ingredient kita letak RM1,000 lah untuk 1 tahun. Sebab dia in serbuk. And then kalau kita beli bulk, boleh dapat lah. Boleh tahan lah setahun. Kau punya tu RM100 ke RM1 ke RM1,000? Bukan satu biji tu. Cukup gigit pula. Okay. So grand total about RM2,000 lebih je lah. Untuk setahun. Berbanding dengan sekarang RM9,000. Tak. RM9,000 setahun. Sekarang RM9,400. So kita dah pakai RM2,300. Jom. RM350. Maksudnya kenapa bila kita pakai serbuk dalam mesin kopi ni RM1,000 setahun, tapi kalau kita pancung ni kenapa sampai RM9,000 kan? Jauh beza betul. Sebab kita pakai serbuk and then Milo kan, kita beli banyak and then kadang-kadang kalau staff kalau dia free, dia lepak, dia suka buat kopi tu, kadang-kadang dia pakai banyak Milo, sekali buat 5-6 sudu satu gelas. So kat situ dia ikut selera masing-masing. Jadi akan chances untuk habis tu cepat. Kalau kita pakai yang mesin, dia tak boleh nak alter dah rasa. Jadi konsisten penggunaan tu akan jadi sama lah. Faham tak? So saya kira modal kita RM2,300 and then kadang kita guna about RM9,000. So kita dah save dalam RM7,000. RM7,000 kita dah save. RM7,000? RM7,000 kita boleh save duit operation dalam RM7,000. Maknanya kalau ikut yang percentage kita sorry 7,000 kita 947 427 kita save dalam 75% company punya operations. Bagus tu. Memang untung. Kalau saya jadi owner MTDC, saya cakap pakai mesin je lah daripada aku invest pada benda ni. Cuma itulah saya terkejut sebab saya tak boleh terbayang kenapa kalau kita bancuh sendiri RM9,000, kalau kita guna mesin RM1,000. Itu saya sebab gini, kalau kita pakai Nescafe, sebab saya ni pengalaman saya lah, bila kita lepak sana, kita buat sendiri, kadang staff akan buat tu banyak. Lepas tu sekali meeting pula, kalau contoh management meeting, buat tu berjak-jak. Dan yang minum pun tak semua, akan ada lebih separuh. So consumption untuk kita menggunakan air ni, kalau kita buat manual memang banyak. And then orang guna pun sikit daripada minum. Jadi akan berlaku pembaziran. So pembaziran tu banyaklah. That's why stok Nescafe, susu, caramel cepat habis.
Sebab dulu masa kita every Friday kita ada meeting. Kalau ada event kita ada meeting. So memang berjak-jak lah air. Jadi jadi kat situ memang orang tak nampak dalam jak tu akan ada air lebih, tapi bila kita dekat admin, kita kadang kita simpan, kita tolong bersihkan, banyak kita cuah air. And then kalau you all perasan dalam peti tu kadang-kadang kalau tak habis kita buat simpan stok, jadi banyak lah. Jadi membazir bagi saya. Indirect cost banyak membazir. Dia bawa balik. Apa? Dia bawa balik. Bawa balik. Bawa balik lah. Bawa balik. Kalau bawa balik lah. Kalau bawa balik kita Kalau kita lebih buang. bawa balik lah. Betul. Kalau ada botol. Kalau tak ada botol kita buang je. And then kalau ada siapa yang stay situ, minum situ lah. Bukan. Tapi Maksudnya ada potensi juga berlaku pilferage. Pilferage ni orang bawa balik. Macam orang bawa balik pen, bawa balik rumah. Orang bawa balik Melo. yang bawa balik pun, ada. balik busuk pun budak-budak admin dengan budak-budak tea lady. Tak semua yang bawa balik. Unless kalau ada chicken chop ke, ada burger ke, dia orang balik lah. Kalau siapa bawa balik kan. Macam tu lah. So kat sini memang orang nampak kecil, tapi di mata kita, bila kita kira by cost, memang nampaklah pembaziran yang banyak. Sebab kalau kita pakai machines, benda tu taklah upon request kan. Kalau kita nak baru kita situ. Tak tahu macam mana awak kira 1,000 ni? Awak kira macam mana? Saya kira 1 bulan 100 beli sekebuk tu. Kalau sekebuk tu ada Sebulan? Yalah. Dah banyak 163 orang tu. Sebab sekebuk ni banyak tu kan. Dia kalau kita beli bab, dia dapat banyak. Ya. Dia bukannya Aku ingatkan kopi mahal, murah murah aje kalau kena kilang betul. Tuan beli tempat yang mahal. Berapa kilo ni? Berapa kilo? Berapa kilo? Satu beg tu 5 kilo. Satu beg kilo. Jadi berapa kilo sebenarnya ni? Untuk setahun? Untuk macam mana? Untuk setahun berapa kilo kau nak beli ni? Saya letak RM1,000 bajet. Letak RM1,000. Tapi saya rasa ingredient depend pada meeting. Kalau meeting banyak, sebab meeting kita tak tahu berapa kali meeting yang orang buat. Depend pada department masing-masing. And then kita taklah petty cash about RM1,000 ataupun RM10,000. Tapi saya rasa dalam around that amount lah dia punya sebut tu. Tak lebih dah. Sebab saya guna letak sebab saya pernah niaga air, dan memang kalau sekebut tu memang murah je sebenarnya, tapi once kita make benda tu macam kelas, nampak standard, jadi mahal lah. Brand je lah kan. Jadi bila awak cakap saya dulu ni peniaga air, saya tahulah. Maksud pengalaman saya sebagai peniaga air. Jadi kita yakinlah sikit dengan kau punya estimate ni. Betul. Memang betul. Saya yakin benda ni memang lebih kurang tu je. Betul. Sebelum ni awak tak ada pun sebut nak berniaga air. Awak ni berniaga air je, saya tak tahulah. Awak ni pandai-pandai je kata 1,000 ni dari mana kan. Takkan sebenarnya saya bagi tahu orang kan. Okey, jadi kita fahamlah melalui pengalaman anda sebagai peniaga air. Okey, bagus. Okey, jadi jabatan ya. Okey. Betul. Okey, hebat. Kata biasa tu kan, tolong je. Cuba nombor tu yang 9,000 apa tu, itu dapatkan nombor betul lah. Nak in figure macam mana? Atas sekali. Ni. 9,400 tu itu dapat nombor yang betul. Betul. Saya tengok dalam bajet purchasing, kalau admin punya ni 1,500 setiap 2 bulan. Kita beli barang dapur. Itu bajet yang saya nampak lah. Betul kan? Snow White. Lebih kurang kan? Plus minus 1,500 kan? Yelah, ni selalu Elsa kan yang buat bajet. Tapi kita rasa 1,500 kan? Kita beli dengan Lebih kurang lah. lebih kurang. Sebab sekali beli satu Innova beli. betul lah 1,500. 1,500 setiap 2 bulan.
So about 9,000 lah. Tapi kalau nak buat sedap kita tak 10,000 lah kan. Tapi okey, Bukan 10,000 ke berapa, yang ini kena ikut rekod dia lah berapa itu je. Ikut rekod dia lah. Kita tak sekali 2 bulan sekali, untuk 2 bulan sekali. Ya. Okey. So saya rasa kalau kita nak sekarang pun nak digital kan. Why not kita try digitalkan kita punya pantry punya gerak kerja. Kita pakai missionaries. Pakai mission lah. Automation. Kan sekarang kita tengah nak membudayakan automation, digitalization, and IoT. Apa yang awak nak buat dekat pantry tu? Inilah kita, why not daripada sekarang ni kita bancuh secara manual bagai kan, dan melibatkan banyak cost, unnecessary cost. Why not kita transform to automation punya method. Macam kita pakai machinery ni, just kita tekan je air tu dah keluar dah, and the cost is taklah banyak. Untuk the chances untuk kita membazir tu tak banyak. Kalau kita nak air tu kita boleh tekan je mesin tu. Cost saving. And for percentage about 75% lah kita boleh dapat cost. So memang jimat lah. Memang jimat. Bagi saya, kalau saya owner of MTDC, saya akan recommend for this mission instead of kita bancuh sebenarnya. Okey, bagus. Tapi Setuju. Cap, sebenarnya banyak benda yang kita boleh reduce. Macam apa, mesin photostat, mesin fax. Mesin fax kita mana dah pakai sekarang? Tak pakai dah. Tu Tak pakai, bayar bulan. Saya rasa banyak yang keluar tu spam je semua. Jadi itu pun satu benda kita boleh cadangkan kemudian lah. Banyak. Buka mata je. Lampu Kalimantan. Tinggal satu je saya rasa ni. Kita nak terima tak kalau kita perubahan tu? Betul. Bila kita absorb tak perubahan tu? Kita recommend nak tak mesin, nak beli rental notebook. Saya rasa management akan ada, orang cakap, plan lain kan. Orang kata strategic thinking. Jadi kita nampak kita punya kita punya side. For other side, tak payahlah Amri sebab ni kita nak tolong kedai-kedai, nak support kan. Macam tu pula. Strategic thinking orang kata. Tak apa. Sebenarnya kita kena mulakan budaya untuk mencari peluang-peluang untuk menambah nilai, mengurangkan kos, untuk kita mendapatkan menambah pendapatan dan sebagainya lah kan. Jadi bila kita dah buat gerak kerja ni, jadi mata kita terbukalah, nampaklah. Oh, ini pun boleh jimat ni. Oh, ini pun boleh jimat ni. Ini pun boleh ni. Ini boleh tambah pendapatan kita lagi ni, kan? Jadi itu yang pertama. Nombor 2, dulu nampak, tahu, tapi tutup mulut, tak nak cadang. Jadi sekarang bila kita dah tahu macam mana cara nak mencadang, harapannya anda akan terus mencadang, bagi cadangan, kan? Tapi bagi cadangan janganlah kosong aja. Kita kurangkanlah mesin photostat. Itu cakap kosong lah. Ya ke? Betul ke? Macam mana kau kata kita boleh kurangkan ni? Kan kita pakai ni. Mengikut rekod pada tahun 2020, mesin kita dekat tingkat 9 tu pada bulan Mei cuma pakai sekali sahaja. Kerana meternya kata 8 sen. Sekali je, satu line kita photostat, tapi sewanya adalah RM9,000 sebulan. Wah. Nampak? Kan? Jadi dia kata, aku setujulah. Tapi masalah ramai kita cakap kosong. Cakap kosong lah. Tak ada bukti,
tak ada kira, tak ada apa, jadi nampak macam cakap kosong, jadi diorang pun tidak terpujuk dengan apa yang kita cadangkan. Kira Tetapi macam idea kosong lah. macam dia kosong kan. Dah kata macam sembang kedai kopi lah, babi boleh terbang kan. Orang kata kan. Sembang kari. Sembang kari ke babi boleh terbang ke kan. Jadi kalau kita buat macam ni nampak. Tapi saya pun kadang saya sembang dengan pihak management kan. Kadang dia orang banyak je idea sebenarnya nak buat benda-benda ni, nak buat A, Z, B, T, R, U semua. Banyak idea tapi comes to execution, dia orang siapa yang bagi idea tu, kau lah yang buat benda tu. Kadang itu pun salah satu faktor juga kenapa kita takut bagi idea. Burden. Ya, betul. Burden tu. Betul. Jadi saya kata awal-awal saya kata ya, kita kalau kita syukur kita ada kerja di sini, syukur majikan kita bagi kerja, maka kita janganlah rasa terbeban, kita buat lebih untuk syarikat kita, majikan kita, buatlah lebih, jangan komplain. Kan? Bukan komplain ni kan, dia bukan komplain. Dia cuma kita willing nak buat, tapi dari segi support kadang orang tak ada nak support kita nak buat. Itu menyebabkan nak buat tapi tak boleh nak buat, tak boleh nak erat sebab tak cukup resource. Itu sebabnya yang 2-3 kerja yang saya dah cadangkan ni, kita buat kerja dalam bidang kita yang kita tak perlu sangat bergantung pada orang. Kan? Betul. Kita boleh buat seorang yang kita tak perlu bergantung orang lain. Dalam kita punya scope lah. Scope of work. Betul. Sebab kalau kita perlu melibatkan, kena ada tim daripada HR, kena ada tim daripada finance, kena ada tim daripada AMU, semua buat sekali. Ya habislah, memang tak buat lah kan. And then kalau kita nak recommend, contohlah nak buat mission ni, dia akan pergi ke manajemen juga. Kadang-kadang manajemen ni, saya cakap lah, dia ada juga dia punya strategic thinking. Mungkin kita cakap ni kita punya cost saving daripada kita nak support SME, macam tu pula. That's why kadang-kadang idea kita ni tak strong. Kita perlu defend all out lah. Tapi kadang limitation kita adalah kita punya manajemen pun kadang dia pun berperan juga untuk approve. Walaupun kita jimat, tapi dari segi side, another side, dia orang tak sokong kita punya ni sebab nak support yang lain. Macam sini lah, can reduce number of T-lady. Tu dah macam apa? Mungkin dia tak kan. Dia tak tahu. Benda tu kemungkinan kan. Ya. Tapi tak perlu nak reduce T-lady pun dah kurang dah banyak tu. Nampak? Betul. Kalau kita nak masuk pengiraan reduce T-lady, kalau kita kurang seorang gaji dia 1,200 kali 2 bulan, kali 12 tahun, kalau 12 bulan, 144, 14,000. Jadi maksudnya tambah lagi. Jadi penjimatan 7,000 tambah dengan 14,000 lagi. Jadi 21,000 penjimatan kita kan? Yes, betul. Yes. Tapi itulah. Tapi kalau saya implement idea ni, dia akan effect pada T-lady tu sendiri. Dia akan tak ada kerja nanti. So kadang-kadang idea kita ni memang bagus di side kita, tapi di side orang lain tak bagus, tak strategik. Kadang-kadang itu yang menjadi limitation. Kita aja idea kita. Idea ni kita tetap boleh buatlah. Kita boleh gunakan mesin dan kita kekalkan number of T-lady, tak ada kurangkan, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma kalau fikir nanti dah tak perlu seorang, mungkinlah dia orang nak kurangkan seorang. Ya. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah keputusan yang mungkin kita juga perlu buat satu hari nanti bila kita menjawat jawatan yang lebih tinggi. Kerana kita kena ingat, diri kita ada untung ruginya satu unit kecil perniagaan. Diri kita. Unit kita gabung 4-5 orang satu unit, ada untung rugi. Jabatan kita gabung lagi berapa unit lagi. Kan? Lepas tu satu syarikat ni ada berapa unit lagi. Jadi semuanya mesti ada untung ruginya. Bermula dengan diri kita ada untung ruginya, gaji kita dan juga nilai kerja kita. Jadi kalau kat tempat kita ni kita buat pertimbangan kita je lah, kerja kita. Jadi pertimbangan yang lain-lain ni akan dibuat pada peringkat yang atas lagi. Jadi yang itu nak reduce T-lady tu bukan skop kita sebenarnya. Yang reduce T-lady ni skop lagi atas. Pasal HR pula nak kena fikir.
boleh ke kita kurangkan, nak kurang kat mana kan, dan sebagainya. Itu HR. Itu bukan bidang kita. Ya. Jadi jangan takut untuk kita memberi cadangan. Sebenarnya cadangan pada peringkat atasan pun tak ada banyak mengira macam kita. Saya mengajar mengira ni. Banyak cadangan pada peringkat atasan pun tak adalah banyak sangat mengira. Maksud diorang pun tak adalah analytical sangat. Okey, jadi kalau kita menunjukkan yang kita ni bila bagi cadangan kita kira ini, kira itu, kira berapa jam, kira man hours, kira apa tu perkhidmatan dan sebagainya, maka pengurusan akan kagum dengan kita. Wah, aku ingatlah apa tu si Ramos tu. Dia bila nak bagi cadangan nak tukar kepada mesin kopi pun ada tunjuk pengiraan. Dahsyat betul. Kan? Dahsyat betul lah. Jadi dia akan kagum dengan awak. Itu yang kita nak. Biarlah dia kagum kita. Sama ada dia guna ke tak cadangan kita, itu perkara kedua lah. Kita dah bagi cadangan. Lulus tak lulus, tolak tepi dulu. Present dulu. Present dulu. Jadi bila dia juga, wah kagum. Hebat betul lah Ramos tu. Dia akan ingat. Dah bos, present. Kadang-kadang memang bagus di mata kita, tapi kadang-kadang bos tak berani nak bawa paper tu. Kalau kita bawa paper tu. Kita lah bawa. Kita bawa. Ya, kita bawa. Tapi kena depend all out lah kan. All angle lah. Dari segi finance, dari segi investment punya team, apa HR. Awak punya kopi je, apa dia? Kadang-kadang, yalah, kadang-kadang management kan. Kadang Tak dia payah pun nak overthinking. Tak payah nak overthinking sangat. Okey, relax. Sekarang ni okey dah, saya tahu. Okey. Jadi nanti salah satu daripada aktiviti bila nak menamat kursus ni nanti ataupun setelah tamat kursus ni nanti, ya, anda akan diberi satu sesi untuk membentangkan cadangan. Gunalah. Okey. Guna ni lah. Saya dah tolong dah. Okey, guna ni. Jadi itu nantilah. Kemudian sebab nanti banyak kita belajar. Kita nak belajar cara kita nak guna PowerPoint, cara kita nak present gunakan PowerPoint dan sebagainya. Okey? Nasib baik. Nasib baik Cap. Saya buat tak photo state. Sebab saya plan ni tadi nak terminatekan pembelian kereta semua. Sewa beli je. Boleh juga. Cadang je lah. Tak apa. Yang penting tu kita tunjuk kita boleh mencari peluang-peluang untuk kita boleh jimatkan kos syarikat. Kemudiannya kita boleh mengira dan kita berani membentangkan cadangan kita dengan cara yang berkesan. Itu yang kita tengok tu, hebat tu. Kalau dulu tak nampak pun mana-mana jimat. Kau nampak pun lantak lah, tak ada cadang. Bayar je lah. Bayar je. Bayar je duit syarikat banyak. Okey, nombor dua, kita pula sekarang ni dah pandai pula nak menulis cadangan. Dulu tak buat pun sebab apa? Malas nak menulis atau rasa rumit sangat. Okey, betul. Nombor tiga, kita tak nak membentang, lari bila kena buat pembentangan je, lari bila kena buat presentation, lari sebab kita tak pandai buat presentation. Dah boleh dah kan. Jadi bila ada orang tengok pada peringkat kita buat presentation hebatlah sebab presentation ni selalunya peringkat pegawai kanan ke atas. Okey, eksekutif kanan ke atas yang buat presentation. Tapi kita ni pada peringkat Ramos pun buat, pada peringkat Pak Baun pun buat. Hebatlah. Pada peringkat Tuah, pada peringkat Elsa, dahsyatlah. Itu yang kita tengok tu, kan? Okey. Jadi orang akan kagum dengan anda semua. Tengoklah nanti, ya, bila kita habis kursus kita, ya. Okey, jadi masa sekarang masa untuk kita rehat. Masa untuk kita rehat. Okey, 12.51 saya tak pergi masjid kat hari ni sebab masjid saya masih lagi tutup kerana kawasan sebelum ni 2 minggu tutup sebab AJK kena COVID. Okey, tutup 2 minggu. Dah habis 2 minggu tu tutup lagi. Kenapa? Kawasan kita ni banyak COVID pula. Kawasan saya ni dalam 1 kilometer ni banyak COVID. Jadi tutup lagi 2 minggu. Dekat mana je, Kapten ni rumah? USJ 1. Oh, dekat je. USJ. Rumah orang tua saya dekat ni. 18. SS ke? SS lah. SS ke? SS 18.
This is SL18. Okey. Saya Jadi selalu je pergi lepak ni kat Muni Discovery tu. dekat Murni ya betul. Itu depan sana tu lah. Okey, jadi kawasan saya ni dah tak ada dah. Tak boleh. Sebabnya kawasan kita banyak COVID. Bukannya sebelum ni AJK yang kena COVID. Sekarang kawasan kita pula banyak COVID. Jadi kalau masjid ni buka hari Jumaat semua pergi kan kena lagi. Ya. Sekarang banyak virus sekarang. Rumah lah je. Dari mana dah. Okey. Jadi kita duduk rumah je, kita rehat. Solat Zuhur. 2:30 nanti kita kembali ya. Okey. Okey, kita rehat. Okey, tak ada orang lain dah. Kita berempat je. Kita jerit. Kita Kita jerit. Mana orang lain tak ada ni? Aduh. Orang semua tak ada ni. Okey, kita je. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3. Alah. Ramos, Noah Ramos. Saya. Okey, kita kata. Ya. Nak apa ni? Nak makan ke? Nak minum ke? Lapor. Okey. Lapor. Satu, dua, tiga, lapor. Okey. 1, 2, 3. Lapor. Okey, kita dah sampai 2:30 ya. Okey. Pak Maun. Pak Ramos. Okey. Baik bini ada. Kita tak tahu dia ada tadi. Okey. Bye. Panji. Last meter dah bagi apa aja? Tak ada. Kita orang ni mesti ada, kalau fizikal ada nak bawa kita orang ke satu-satu tempat kan? Ada betul. Tak ada video. Macam kita tengok maya je lah. Virtual. Ya, virtual. Apa? Betul tu penting. Tempat tak ada orang nak tengok video maya benda. Orang apa tak ada? Aku tak ada buat video. Okey, tak ada. Saya pun tak boleh keluar nak buat video di channel. Saya nak minta video maya rumah Linda lah, Snow White. Tunjuk rumah. Alah rumah panjat lah, rumah panjat dah siap. Tunjuk tu. Okey, tak apa. Tunggulah saya cari test. Saya rasa dia orang ada hantar mesej tu, Captain. Director meeting. Ya. Director meeting. TID meeting. Ariana. Alah, kau pun kedekut tak tunjuk. Yang tidur bang. Okey, jom. Tunggulah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Jadi kita mulakan sesi petang kita ni. Apa tu dengan pertanyaan. Jika anda CEO kepada MTDC. Okey. Apakah perubahan yang paling besar yang anda akan lakukan? Bahaya ni. Ni kalau jika kan. Jika betul habis betul kan. Okeylah. Saya takut lah ni kan, kalau ni Snow White jadi kena CEO, dah suruh saya kena buang ni. Jadi jika ya. Apa tu soalan tadi Jika kita CEO, apakah perubahan yang paling besar dalam bentuk perniagaan ke organisasi MTDC? Apa kita nak buat? Planning. Tuah jawab dulu. Kita fikir kan. Pak Maun? Pak Maun. Bagi Hang Tuah jawab dulu sebab yang last kali biasa Hang Tuah balik kena. Masalahnya aku dah nak sign bersara, tak sampai aku CEO. Saya nak jawab lah, tapi saya jawab ni mungkin tak masuk. Kau nak kata jika tu. Saya nak buat perubahan apa? Saya pun tak terpandang nak buat perubahan apa sebab saya tak ada ke arah macam tu. Level saya. Tapi kalau saya nak ubah tu mungkin saya nak jadikan, maksudnya nak adakan banyak kebajikan dari staff lah. Banyak kebajikan staff? Maksudnya macam mana? Mengadakan banyak kebajikan kepada staff. Bagi aku gunakanlah kebajikan tu. Bagi staff gaji ke apa ke? Dari sudut lain lah maksudnya. Bagi black card tiap hari, tiap tahun ke? Oh yang tu. Nanti saya fikirlah pula oleh Kapten. Saya sambung. Okey, Nawai, apa dia?
Baik boleh sambung. Company kan ada kena bayar cukai kan. Cukai company. So untuk elakkan daripada bayar tu, apa kata duit tu kita sedekahkan kepada staff. Macam bonus lah setiap bulan tu diorang dapat. Sedekah staff mana? Betul staff lah bayar cukai dia. Tak banyak macam company bayar. Lepas tu untuk ujung-ujung bulan 2 minggu lah. 2 minggu nak ujung bulan tu kita bagi sedekah makanan kat staff. Kupon lah, sedekah kupon. Kupon. Sedekah. Itulah insentif lah untuk staff. Betul. Okay. Ni off record ke? Apa record ni? Tak apa, cakap je. Hentam je. Kalau saya jadi CEO, first Dah saya dengar. Ada budak-budak punya pandangan saya dah dengar. Ini budak saya ingin tak ada cakap double triple layer lah. Semua daripada CEO and to the staff semua dapat benefit. Phone ke, mileage punya kad kredit, kad minyak ke semua. Maknanya tak ada isu on that. Semua dapat. Semua berlaku adil sebab tapi berapa dapat tu tak kira level depend lah. Tapi semua dapat. And then sebab kalau katanya dapat phone free kan, kita pun kerja daripada rumah and kita pun banyak live by WhatsApp kan. Jadi tak ada isu. Kita on call kan 24 hour boleh standby kan kadang-kadang. Jadi perlulah. Gaji diorang dah banyak kan. Maksudnya macam tu lah. Snow White boleh ambil minit mesyuarat. Jadi dari segi benefit tu semua staff dapat. Tak ada selective people yang akan dapat. Kad minyak, kad Tasha Enggu and all those things lah. And then dari segi Bajikan tu. kebajikan lah. And then dari segi increment pun sepatutnya NTC kena lebih tengok lebih ni lah, broad sikit dengan current market. Kalau kat market pun kita tengok kadang-kadang yes, ada yang kalau yang sekarang pun technical part macam MU kerja kadang sampai malam, kadang sampai besok pagi. Yes. Kalau ada event-event yang kahwin ke sampai ke malam kan. And then sekarang pun dah mata wang kita pun dah makin susut nilai, and then gaji pun mungkin kena up sikit lah based on trend punya current. Itu saya rasa yang perlu nampak lah, lebih cakap lebih sesuai dengan keadaan semasa dengan dunia sekarang dari segi gaji, allowance, itulah. And then kita punya rate pun kena tambah sebab saya nampak yang insentif tu 10 tahun lepas. Mungkin sekarang kena revise balik. Insentif kan? Okey, saya nak sebut dulu Snow White kata gaji tu bagi kita semua supaya tidak mengelak, supaya tidak perlu bayar cukai lah, tidak perlu bayar cukai. Maksudnya kita MTC tak bayar cukai lah kan, maksudnya tidak ada keuntungan lah. Maksudnya kalau ada untung 1 juta, jadi dia akan bayar untung bersih dia atas 1 juta tu cukai dia punya pendapatan dia, cukai perniagaan dia. Jadi 3% lah kot. Macam separuh bayar cukai, separuh untuk staff lah. Untuk staff. Okey, dia katakan the tax rate kata 21%, 22% ya. Jadi katakan daripada 2 juta, daripada 1 juta kena bayar 220,000 ringgit kepada lembaga hasil sebagai cukai perniagaan. Jadi masalah di sini bukan satu kaedahnya daripada 220,000 ringgit, kalau dia bayar 100,000 sebagai zakat perniagaan ataupun dibayar kepada syarikat kepada yayasan-yayasan yang berdaftar, maka jumlah yang didermakan itu boleh boleh ditolak daripada cukai. Macam kita bayar zakat kan? Kalau kita bayar zakat kan, kita bayar zakat katakan kita bayar zakat 5,000 kan.
Jadi 5,000 tu kita kena guna, kalau kita semua jumlah kita kena bayar cukai adalah 6,000, kita bayar yang balance tu 1,000 je. Jadi tetap bayar 6,000 tapi ada pilihan, nampak tak? Ada pilihan. Tapi kalau nak bayar kepada staff, dia kena keluar bukan daripada jumlah yang cukai yang kena dibayar, tapi dia perlu keluar daripada pendapatan dia. Jadi dia boleh keluarkan pendapatan dia untuk mengurangkan keuntungan. Contohnya keluarkan daripada 1 juta, bukan keluar daripada 220,000 tu. Keluarkan daripada 1 juta. Katakan dia keluarkan RM500,000, tinggal RM500,000 untung bersih tu adalah yang akan dicukai nanti. Dia cukainya bukan atas 1 juta, cukainya atas RM500,000. Okey. Jadi soalannya, adakah lembaga kita setuju untuk mengurangkan keuntungan, menunjukkan keuntungan yang lebih rendah? Itu sebenarnya. Kan? Sebab kebanyakan lembaga pengarah mereka ada bonus yang terikat kepada prestasi organisasi menunjukkan keuntungan. Jadi dah macam tu game dia kan. Jadi agak rumit sikit lah. Ya, because we are a profit making organisation, bukannya a social organisation. Kalau kita ni a social organisation memanglah kita boleh buat. Jadi CEO terikat kepada itulah sebenarnya. Because kita ni ditubuhkan atas dasar profit making syarikat yang organisasi yang menunjukkan keuntungan, bukan organisasi sosial. Kalau kita dibuat sebagai organisasi sosial, maka kalau ada untung hujung tahun tak dibagi balik pada sosial kepada masyarakat, maka mungkin akan dikenakan penalti pula kepada pengurus dia ataupun kepada CEO dia. Jadi faham. Kita kena ambil kira lah, ya. Okey, mau keluar tu. Okey, tapi idea tu bagus, ya. Daripada bayar cukai, kita bagilah balik semua jumlah tu pada staff kita kan. Ya, daripada bayar 220,000 cukai, bagi 220,000 cukai itu kepada staff kita. Tidak. Dia bagi kepada staff 220,000 cukai, dia akan dicukai atas 1 juta tolak 220,000, keuntungannya adalah 780,000, akan dicukai atas 780,000 pula. Kan? Masih kena bayar cukai pula. Cukai dia 1 lebih pula. Kan? 1 lebih ribu. Kan? Masih lagi kena bayar cukai. Melainkan yang 1 juta keuntungan bersih tadi disifarkan, baru tak ada cukai. Tapi nak ke dia orang tunjuk zero profit kan? Tak boleh. Tak dapat Larry. Apa dia? Tak ada. Ramos. Ramos tunduk je sujud tu. Ramos. Okay. Idea kau apa tadi Ramos? Saya ingat apa saya cakap. Level ke? Level apa ni? Benefit tu. Benefit. Macam semua sama setara. Semua dapat. Semua setara. Ada gap lah. Maksudnya nak buat macam komunis lah. Organisasi komunis. Organisasi komunis semua setara, tak ada ranking, tak ada benefit untuk ranking. Tapi masalah dia, ya, accountability kepada pegawai yang kanan lebih berat daripada accountability kepada pegawai pegawai bawahan. Accountability. Jadi accountability dan juga tanggungjawab. Okey. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah diorang ada gaji lebih tinggi. Sebab oleh kerana itulah kita bayar diorang gaji lebih tinggi. Jadi kalau kita tak ada perbezaan, maka tak ada orang yang nak memikul tanggungjawab yang lebih berat. Macam mana? Tak ada orang nak jadi manager ni. Macam mana Ramos? Tak menjawab saya punya soalan tadi tu. Biasa? Awak punya macam mana?
Saya cakap Tahan. semua benefit semua dapat lah. Tapi akan ada juga dia punya ranking dia. Itu maksud saya. Bukannya semua dapat sama macam komunis, tak ada. Maksudnya Dapat. Ikut tak level. selektif. Ikut level. Ya, Yes. Asal Ikut semua level. dapat tapi ikut level. Yes. So tak ada gap. Apa contoh benefit yang kita sebut ni? Cakap sekarang dah jadi. Apa benefit yang atasan ada yang bawah? Risau anak cakap. Tak payah cerita lah kat sini ni. Kita kat lain lah. Tak pula. Salah je, cakap je lah. Tak apalah. Tukar next. Tak membantu apa-apa pun kita kat sini. Tak apa. Bukannya bukan tak hati apa ke. Cerita je lah, tak apa. Apa benefit yang atas dapat? Kereta syarikat. Kadang-kadang nak sentuh part-part je ni kadang-kadang dia macam sensitive issue. Sensitif. Tak apalah. Kita tutup sini lah. Biar hantu lah yang fight. Hantu yang fight. Biar hantu lah yang fight. Dia lebih senior. Selalu saya kena label lah macam ni kan. Sebab bagi saya kalau kita terlalu outspoken pun nanti makan diri. Yang saya nampak benda tu ada. It's better kita follow the flow.